Hari 36, minit mesyuarat 1MDB mesti lindungi Perdana Menteri, kata bekas CEO 1MDB. Selepas 6 bulan berehat, perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak mengenai tuduhan penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB bersambung semula tengah hari ini. Selepas penangguhan demi penangguhan terutamanya ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP, perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Najib Razak bersambung semula tengah hari ini. Najib dituduh menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah wang sama. Malaysia kini membawakan laporan langsung prosiding kes ini. Suka untuk diperingatkan bahawa teks laporan berita ini dibaca mengikut jam keterbelakang. Jam 4.37 petang, Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Square membenarkan permohonan pasukan pembelaan untuk menangguhkan prosiding 1MDB berhubung RM2.28 bilion pada hari Jumaat minggu ini. Peguam Pembelaan Utama Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu mahkamah bahawa ini kerana beliau harus menghadiri urusan mahkamah berasingan di Shah Alam pada hari berkenaan. Syafiee merujuk kepada perbicaraan berhubung kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kardel Fan Nazrin Hassan. Prosiding kemudian ditangguhkan untuk hari ini dan akan disambung sekitar jam 9 pagi esok. Minit mesyuarat 1MDB mesti lindungi Perdana Menteri, kata bekas CEO. Jam 3.45 petang, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa lembaga pengarah syarikat itu dimaklumkan untuk berhati-hati dalam merekodkan mesyuarat mereka agar tidak membahayakan Perdana Menteri ketika itu. Syahrul Azral Ibrahim Helmi memberi keterangan bahawa mereka diingatkan supaya berhati-hati mengenai apa yang mereka rekodkan ketika mesyuarat lembaga pengarah. Sekiranya saya boleh sebutkan, sepanjang tempoh saya berkhidmat dari 2009 hingga 2013, ahli-ahli lembaga pengarah dan saya tertakluk di bawah perjanjian yang luas ini bahawa kami mesti berhati-hati dengan apa yang kami buat. Jika tidak, kami akan menentang pemegang saham utama, Datuk Seri Najib, katanya kepada mahkamah. Syahrul berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah. Ini berlaku ketika pihak pembelaan menyoal Syahrul mengenai mesyuarat pada bulan Julai 2010. Syahrul didakwa gagal memberikan gambaran yang jelas berhubung mesyuarat tersebut mengenai mengapa Juruaudit 1MDB Ernst & Young telah menangguhkan untuk menandatangani laporan auditnya terhadap syarikat berkenaan ketika itu. Untuk konteks, Ernst & Young dikatakan enggan menandatangani penyata kewangan 1MDB yang diauditnya kerana tidak berpuas hati tentang bagaimana penilaian aset syarikat kongsi yang dimiliki 1MDB dan Petro Saudi telah dibuat. Ia tidak diminitkan, tapi ya, saya berkeras dan ya, itu dibincangkan. Ada alasan yang bagus. Ungkapan tersebut adalah mesti lindungi PM, kata Syahrul. Menurut saksi itu, mereka diarahkan untuk tidak memberikan peluru tambahan untuk serangan politik dilancarkan. Maka mereka diminta supaya waspada terhadap apa yang direkod ketika mesyuarat. 1MDB ganti juruaudit kerana tak setuju penilaian aset syarikat kongsi. Jam 3.20 petang, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Helmi memberi keterangan 1MDB memutuskan untuk memendekkan kontrak perkhidmatan daripada juruaudit Ernst & Young kerana perselisihan mengenai cara menilai aset syarikat kongsi yang dimiliki 1MDB dengan Petro Saudi. Saksi pendakwaan berkata ada cadangan untuk menggantikan juruaudit Ernst & Young dengan firma audit lain KPMG. Bagaimanapun, Syahrul berkata dia tidak dapat mengingat siapa yang melontarkan idea supaya 1MDB melibatkan KPMG, tetapi tidak menolak kemungkinan ini datang daripada milik Jolo.
Syafiee sambung pemeriksaan balas terhadap bekas CEO 1MDB. Jam 3.07 petang, Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah menyambung pemeriksaan balas terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Helmi. Jam 3 petang, prosiding bersambung selepas berehat sebentar. Jam 2.40 petang, Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Esquera membenarkan permohonan pembelaan untuk berehat seketika. Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu mahkamah pihak pembelaan perlu mendapatkan beberapa dokumen untuk perbicaraan. Sri Ram Syafiee mohon lebih ramai peguam di mahkamah. Jam 2.35 petang, Ketua DPP Gopal Sri Ram dan Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah meminta supaya lebih banyak peguam dibenarkan di mahkamah. Ini jelas mereka agar pasukan pendakwaan dan pembelaan dapat berfungsi dengan baik ketika perbicaraan. Bagaimanapun, Hakim Colin Lawrence Esquera berkata, buat masa ini beliau hanya boleh mengizinkan seorang sahaja lagi peguam daripada setiap pasukan memandangkan keadaan wabak COVID-19. Difahamkan ketika ini hanya peguam utama bagi setiap pasukan dan 2 peguam lain yang dibenarkan berada di ruang mahkamah pada satu-satu masa. Syafiee turut menyarankan kepada mahkamah agar wartawan dan peguam pemerhati perbicaraan untuk dipindahkan ke bilik mahkamah lain di mana mereka dapat menyaksikan prosiding melalui siaran langsung. Mereka boleh berada di sebelah, keutamaan mesti diberikan kepada peguam, kata Syafiee. Terdahulu, Sri Ram juga memberikan hujah yang sama, berkata pendakwaan memerlukan lebih banyak anggota pasukannya di dalam bilik mahkamah untuk memastikan kelancaran operasi. Mahkamah kemudian berehat sebentar kerana Syafiee ingin mengatur anggota pasukannya untuk membantunya dalam pemeriksaan balas terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Syahrul Azral Ibrahim Helmi. Riza Aziz sedia tampil beri keterangan. Jam 2.20 petang, Riza Aziz sedia tampil memberi keterangan pada perbicaraan kes Najib Razak yang dituduh salah guna RM2.28 bilion dana 1MDB. Oleh yang demikian, pihak pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa mereka akan mengemukakan permohonan untuk menambah Riza ke dalam daftar saksi. DPP Gopal Sri Ram memaklumkan hal tersebut kepada Hakim Colin Lawrence Esquera. Pendakwaan ingin menambahkan Riza Aziz ke dalam daftar saksi dan dia sudah bersedia untuk memberikan keterangan kepada pihak pendakwaan. Kami akan memfailkan permohonan rasmi, kata Sri Ram. Baru-baru ini, Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan DNAA Riza Aziz dalam kes pengubahan wang haram. Riza menghadapi 5 tuduhan pengubahan wang haram hingga AS 248 juta bersamaan dengan RM 1.8 bilion yang didakwa disalahgunakan daripada syarikat pelaburan negara 1MDB. DNAA yang diberikan kepada Riza bergantung kepada sejauh mana tertuduh memenuhi perjanjiannya, termasuk mengembalikan anggaran sejumlah AS 107.3 juta bersamaan dengan ringgit Malaysia RM 465.3 juta kepada kerajaan Malaysia. Pendakwaan akan fail prosiding hina mahkamah terhadap Najib, susulan artikel. 2.16 petang, DPP Gopal Sri Ram memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan akan memfailkan prosiding menghina terhadap Najib Razak berhubung satu artikel. Sri Ram berkata, artikel yang memetik Najib itu mengandungi tuduhan sangat serius bahawa perbicaraan kes RM 2.28 bilion yang sedang berjalan ini sebagai tidak adil. Pada 4 Mac lalu, Reuters melaporkan Najib berkata beliau berharap akan muncul suasana yang lebih kondusif untuk mendapat perbicaraan yang adil dengan perubahan pemerintahan daripada PH kepada PN. Najib masuk ke kandang tertuduh. Jam 2.15 petang, prosiding kes 1MDB bermula. Najib Razak masuk ke kandang tertuduh. Najib tiba di mahkamah. Jam 1.58 tengah hari, bekas Perdana Menteri Najib Razak masuk ke bilik mahkamah dan mengambil tempat di galeri awam menunggu prosiding bermula.
Jam 1.56 tengah hari, Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah memasuki bilik Mahkamah Tinggi menyertai pasukan pembelaan Najib. Media DPP ambil tempat di bilik mahkamah. Jam 1.30 tengah hari, petugas media mula memasuki ruang bilik mahkamah dan duduk di bangku yang telah disusun semula selaras panduan SOP pencegahan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan. DPP Ahmad Akram Garib juga dilihat di bilik mahkamah untuk menetapkan tempat duduk buat pendakwa raya utama Gopal Sriram dan anggota pasukan pendakwaan lain. Sementara itu, pihak pengurusan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur juga telah membuka 2 bilik bagi siaran langsung video untuk wartawan memantau perbicaraan. Perbicaraan kes Najib ini melibatkan 21 pertuduhan pengubahan wang haram dan 4 tuduhan salah guna kuasa, membabitkan RM2.28 bilion dana 1MDB dijadual bersambung jam 2 petang ini di hadapan Hakim Colin Lawrence Square di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Prosiding dijangka bersambung dengan pihak pembelaan yang diketuai Peguam Veteran Muhammad Syafiee Abdullah dijangka meneruskan pemeriksaan balas terhadap saksi ke-9 pendakwaan yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syarul Azral Ibrahim Halmi. Kali terakhir Syarul memberikan keterangan lisan semasa pemeriksaan balas adalah pada 11 November tahun lepas. Bagaimanapun, sejak itu perbicaraan beberapa kali ditangguh dan prosiding tidak dapat diteruskan sehinggalah ke tengah hari ini. Antara alasan bagi penangguhan tersebut adalah Syarul dan Syafiee cuti sakit. Syafiee perlu membuat persiapan untuk majlis perkahwinan anaknya. Syafiee dan pasukan pembelaan yang lain perlu menjalani kuarantin diri sendiri berkaitan wabak COVID-19 penguatkuasaan PKP bermula 18 Mac serta Najib perlu menghadiri sidang parlimen 1 hari pada 18 Mei iaitu semalam. Mahkamah di seluruh negara menangguhkan semua perbicaraan dan pendengaran kes ekoran penguatkuasaan PKP sejak 18 Mac sebagai sebahagian usaha bagi membendung wabak COVID-19. Mahkamah hanya mula menyambung semula operasi secara berperingkat bermula 13 Mei minggu lalu apabila kerajaan melonggarkan kawalan pergerakan bagi membolehkan sektor ekonomi kembali beroperasi secara perlahan-lahan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kes itu turut ditangguh sebelum ini kerana perbicaraan jenayah selain membabitkan Najib seperti kes SRC International RM42 juta dan kes laporan audit 1MDB yang berlaku antara lewat tahun lepas sehingga awal tahun ini. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan share, subscribe channel ini. Terima kasih.